Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita masih lagi bincangkan bab 9 bumi dan pada kali ini kita akan tengok subtopik 9.5 iaitu usia bumi. Kita tengok dahulu objektif 9.5.1 berkomunikasi mengenai skala masa geologi. Jadi skala masa geologi merupakan kalender peristiwa bumi dalam sejarah yang disusun mengikut zaman atau era yang tertentu secara sistematik. Kita tengok dahulu berapa era ini akan terbahagi pula pada zaman ini mengikut tempoh masa tertentu. Dan kita juga akan tengok mengenai contoh kemunculan organisma baru dan juga peristiwa utama yang berlaku pada era zaman dan tempoh tersebut lah. Jadi yang pertama kita ada era Cenozoik, zaman baru, zaman yang paling dekat dengan kita. Dan zaman baru ini terbahagi, atau zaman Cenozoik ini terbahagi kepada zaman Quaternary dan juga zaman Tertiary. Jadi untuk Quaternary, tempohnya adalah kira-kira 1.8 juta tahun yang lalu. Jadi sekarang kita akan gunakan JTL ini, juta tahun yang lalu. Manakala untuk Tertiary, ianya merupakan tempohnya 65 juta tahun yang lalu. Jadi untuk Quaternary, contoh kemunculan organisma baru dan peristiwa utama, untuk Quaternary, manusia mula muncul pada ketika ini, dan untuk yang Tertiary berlaku kemunculan mamalia. Jadi mamalia ini merupakan kelas haiwan di mana manusia adalah sebahagian daripada mamalia, dan kemudian belajar di sekolah rendah dulu, mamalia ini ada ciri-ciri dia. Contohnya mempunyai bulu roma, melahirkan anak, menyusukan anak, mengawal suhu badan dan sebagainya. Jadi itu adalah karakteristik ataupun ciri-ciri untuk mamalia. Okey, seterusnya kita tengok era yang kedua, kita ada era Mesozoik, iaitu zaman pertengahan. Jadi ianya dibahagikan kepada 3 zaman. Kita ada zaman Kapur, zaman Jurassik dan juga zaman Trias. Untuk zaman Kapur, tempohnya adalah 150 juta tahun lalu. Jurassik pula 200 juta tahun yang lalu. Dan untuk Trias, tempohnya 250 juta tahun yang lalu. Okey, kita tengok sekarang ni contoh kemunculan organisma baru dan peristiwa utama. Untuk Kapur, dinosaur pupus pada zaman ini. Untuk zaman Jurassik, keanekaragaman dinosaur, maksudnya ada bermacam-macam jenis dinosaur pada ketika zaman Jurassik ini. Manakala pada zaman Trias pula dinosaur muncul. Jadi permulaan dinosaur boleh dikatakan 250 juta tahun yang lalu, dan ia pupus pada 150 juta tahun yang lalu. Maksudnya zaman kehadiran kewujudan dinosaur lebih kurang 100 juta tahun, 1 juta tahun tempoh kewujudan dinosaur tersebut. Okey, sebenarnya kita ada era Paleozoik, zaman awal. Jadi dibahagikan pada zaman-zaman seperti Perm, kita ada Carbon, zaman Devon, zaman Silures, zaman Ordovisi dan juga zaman Cambria. Tempohnya kita ada untuk Perm 300 juta tahun yang lalu, jadi ini yang paling dekat dengan kita. Kemudian Carbon 750 juta tahun yang lalu. Devon ada 400 juta tahun yang lalu. Silures 450 juta tahun yang lalu. Ordovisi 500 juta tahun yang lalu. Dan Cambria pula 550 juta tahun yang lalu. Okey, pada zaman Perm terdapat keanekaragaman
dan juga berlaku kepupusan kebanyakan jenis reptilia. Okay. Walaupun ada yang pupus, tapi ada yang survive, ada yang bermandiri, tapi pada ketika ini ada pelbagai lah, kerana keanekaragaman, maksud ada pelbagai jenis reptilia pada ketika ini. Untuk zaman karbon pula, reptilia purba muncul, reptilia purba. Devon, amfibia dan serangga muncul. Amfibia pun sampai sekarang pun ada, tapi ada yang banyak yang pupus juga. Serangga antara yang banyak bermandiri di muka bumi ini. Kemudian untuk silures, haiwan daratan purba muncul di sini. Sebenarnya tidak ada penerangan untuk zaman Ordovisi. Tapi untuk zaman Kambria, katakan haiwan akuatik seperti ikan muncul. Maksudnya secara teorinya saintis percaya hidupan di muka bumi bermula dalam air lah, dalam air. Jadi di sini kita nampak dengan jelas hidupan air lebih awal muncul berbanding dengan hidupan darat. Bagi kiraan ini 550 tahun lain, lebih kurang 100 juta berhidupan air muncul 100 juta lebih awal, 1 juta tahun lebih awal berbanding dengan haiwan daratan. Sebenarnya kita ada era Prakambria, zamannya tidak ada, tempohnya sejak 4,500 juta tahun yang lalu, sangat-sangat lama. Dan contoh kemunculan organisma baru dan peristiwa utama, organisma bertisu lembut muncul di lautan. Jadi inilah teori yang disebut oleh saintis. Dikatakan kita bermula daripada unisel. Mungkin ada haiwan unisel dalam air laut dan akhirnya mereka bergabung membentuk tisu, dan berlaku evolusi itu daripada tisu mereka bentuk organ, kemudian mereka bergabung lagi membentuk sistem yang bekerjasama antara satu sama lain dan membina organisma yang lebih kompleks, yang lebih besar. Jadi itu teori sains ni. Ini contohlah dinosaur zaman Jurassic dulu, zaman Jurassic yang setelah berpupus sekarang ini. Jadi benda hidup dalam setiap zaman, banyak spesies benda hidup mengalami kepupusan, dan setengahnya mengalami evolusi untuk menyesuaikan diri pada perubahan alam sekitar. Yang boleh menjalankan evolusi, menjalankan adaptasi, mereka akan bermandiri lah. Mereka boleh survive. Mungkin sampai zaman sekarang lah. Contohnya dikatakan buaya berasal daripada zaman Jurassic, zaman reptilia lagi. Jadi itu yang menunjukkan apa dia boleh survive. Begitu juga dengan lipas, merupakan contoh serangga yang dikatakan berasal daripada serangga-serangga awal zaman dahulu lah. Sebenarnya objektif 9.5.2 menerangkan kaedah penentuan usia bumi. Jadi untuk secara umumnya, saintis menggunakan dua kaedah untuk menjangkakan usia bumi, iaitu melalui kaedah pentarikhan mutlak dan juga pentarikhan relatif. Relatif maksud dibandingkan lah. Jadi pentarikhan mutlak ataupun absolute dating dalam bahasa Inggerisnya, dia menggunakan bahan radioaktif. Jadi yang pertama, kadar reputan bahan radioaktif seperti karbon 14 digunakan untuk menjangkakan usia artifak dalam tempoh yang dekat seperti berpuluh-puluh ribu tahun. Jadi awak kena ingat, karbon 14 ini, karbon dia wujud saya semula jadi dalam semua benda organik. Benda hidup semuanya ada unsur karbon. Kemudian bahan radioaktif yang mempunyai usia yang panjang seperti uranium-238 digunakan untuk menjangkakan usia batuan yang berumur berjuta-juta tahun. Jadi yang lebih lama lagi mereka gunakan uranium-238. Dan berdasarkan kajian terhadap
batuan tertua yang ditemui dijangkakan bahawa usia bumi adalah kira-kira 4.5 bilion tahun. Jadi itulah anggaran usia bumi, dan ianya sangat-sangat lama lah, sangat-sangat tua dah bumi kita ni. Okey, kaedah yang kedua adalah kaedah pentarikhan relatif, relative dating. Jadi ini dia gunakan sebagai bandingan. Jadi usia batuan ditentukan berdasarkan perbandingan antara batu muda dengan batu tua dengan batu muda. Batu tua sekali kita dah belajar sebelum ini, yang contohnya kita ambil batu igneous. Batu igneous ini boleh pula membentuk batu sedimen, dan juga boleh membentuk batu metamorfik. Jadi ini menunjukkan bahawa batu igneous ni, kalau kita nak sebut di sini, kita boleh katakan lebih tua berbanding dengan batu sedimen. Jadi usia batuan dijangkakan secara relatif. Dia subtopik objektif objektif 9.5.3 bahawa komunikasi mengenai fosil. Dan sebenarnya 9.5.4 menakul kepentingan fosil kepada perkembangan sains kini. Jadi ini contoh fosil yang mungkin dijumpai dalam batuan sedimen. Kekal dapatlah bentuk dia tulang ni dan sebagainya. Jadi fosil merupakan tinggalan organik. Organik ini adalah benda-benda hidup lah, yang terperangkap di dalam batuan sedimen. Dan fosil boleh dibahagikan kepada, yang pertama kita ada fosil badan, iaitu tinggalan badan benda hidup yang bertukar menjadi fosil. Dan yang kedua kita ada fosil surih, tinggalan aktiviti benda hidup seperti bentuk badan, ini sahaja bentuk badan, tapak kaki, sarang dan sebagainya lah pada batuan sedimen. Jadi batuan sedimen kena ingat dia adalah batuan yang berlapis-lapis. Sebab itu dia boleh memerangkap fosil ini pada lapisan-lapisannya lah. Okey, jadi seterusnya usia fosil boleh dijangkakan melalui kaedah pentarikhan radiometrik. Jadi kadar reputan karbon-14 yang wujud secara semula jadi dalam semua benda organik dibandingkan untuk menentukan usia fosil. Kemudian kepentingan fosil terhadap perkembangan sains kini termasuklah, yang pertama, melengkapkan skala masa geologi. Kita nak tahu mengenai sejarah bumi, apa yang berlaku pada bumi suatu ketika dahulu. Kemudian digunakan untuk merekodkan kekukusan dan ini masalah saja, evolusi spesies. Ini berdasarkan pada fosil yang kita dapatlah. Dan yang ketiga, merekodkan perubahan iklim untuk ramalan masa hadapan. Jadi kita boleh tengok trend apa yang berlaku pada iklim bumi secara semula jadi. Jika suatu ketika dulu mungkin semasa manusia belum muncul, pada ketika itu kita boleh katakan perubahan alam sekitar bukan disebabkan oleh manusia. Jadi kita boleh tengoklah trend perubahan iklim yang berlaku pada dunia berjuta-juta tahun atau beribu-ribu tahun dahulu. Dan kita boleh gunakan untuk meramalkan apa yang akan berlaku pada iklim di masa hadapan. Jadi kita berhenti di sini dulu untuk subtopik 95. Assalamualaikum warahmatullahi